kali ketiga. Tu pun ada lagi tuan-tuan. Ni tak betul, ni tak betul. Macam-macam protokol. Kalau dengan manusia tuan-tuan yang diberi pangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala bincang sekejap je atas dunia. Tu pun kita rasa gementar dah. Tu pun kita rasa serba salah. Rasa buat ni tak betul, tak betul. Sebab tu kena teliti kan. Kalaulah kita nak menghadap Allah Ta'ala, lebih pada tu. Kena lebih pada tu. Dari segi sudut pakaian kita, lebih daripada kita nak menghadap manusia. Sebab nak menghadap Allah Ta'ala, kena lebih. Dari segi badan kita, kena bersih, kena bau-bauan kan. Sebab nak menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ni bukan sultan ni. Ni bukan agung ni. Raja bagi segala raja. Raja yang memiliki langit dan bumi ni. Allah kena rasa pedih di depan Allah Ta'ala. Aku menghadap muka-Ku untuk Tuhan yang menjadikan sekalian langit dan bumi dengan keadaan luruh beragama Islam, dan aku bukan orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Kita kata depan Allah Ta'ala, kita ni menghadap pada Allah dan dengan keadaan luruh beragama Islam. Betul kita terima Islam kan? Ni aku janji ni. Jangan pula dalam solat kata macam tu, tiba-tiba luar solat rawat kan? Luruh dengan maksud luruh ni tuan-tuan, apa yang Allah Ta'ala suruh kita kena ambil. Kita kena terima dan kita kena buat. Apa yang Allah Ta'ala larang, kita kena tinggal. Kita terima dan kita kena tinggal kan? Terima hukum tu hukum Allah, ni larangan Allah, dan kita kena tinggal. Buat yang disuruh, tinggal yang dilarang. Sekalipun pahit untuk kita terima, pahit untuk dilaksanakan pada hari. Sekalipun pahit, kita rasa susahnya. Susah tu nafsu kita, tapi ini undang-undang Allah. Contohnya dalam masalah hudud, tuan-tuan. Hudud kecoh hari ni, tuan-tuan. Apa nak kecoh, tuan-tuan? Sebab ni undang-undang Allah. Untuk siapa? Untuk hamba Allah. Allah Ta'ala tahu tuan-tuan, kita ni hambanya. Dia bagi undang-undang untuk kita. Tiba-tiba kita kata, ni tak adil lah. Pasal apa? Pasal kalau orang Islam mencuri, kita potong tangan. Orang kafir mencuri, kita jail 2 bulan, dia kata. Tak adil lah macam tu. Siapa kita nak mengatakan hukum Allah tu tak adil? Sedangkan kita pun Allah Ta'ala yang jadikan. Sepatutnya bila kita terima dalam solat tuan-tuan, kita ni beragama Islam, agama yang lurus ke mana ni? Dengan Islam akan bawa kita luruh menuju syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Luruh dalam landasan Islam, siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang telah diberi nikmat pada mereka itu, daripada nabi-nabi, para siddiqin, syuhada, wassalihin. Jalan tu kita nak kan? Mereka dah dapat nikmat, mereka dah dapat kejayaan. Kita pun nak benda sama, kena lalu benda yang sama. Terima tuan-tuan. Kena berjaga sekalipun baik. Kena terima sekalipun susah tuan-tuan. Ada jalan tuan-tuan. Sebab ni undang-undang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cerita. Sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidup dan matiku bagi Allah jua yang mentadbir sekalian alam. Tengok, ni pengakuan kita. Kita kata solatku, ibadat-ibadatku, termasuklah haji dan umrah, semua sekali ibadat. Sebab tu kita kata hidupku dan matiku bagi Allah jua yang mentadbir sekalian alam. Semuanya kita buat lillahi ta'ala, tujuannya nak cari redha Allah. Kita ibadah kerana Allah, kita solat kerana Allah, ibadah-ibadah kerana Allah, hidup kita lillahi ta'ala, mati kita pun kita nak biarlah dalam keadaan dapat redha Allah. Hidup dapat redha, mati pun biarlah mendapat redha Allah Ta'ala. Ni pengakuan kat mana ni? Dalam solat. Sebab tu apabila kita keluar solat, kena bawa apa yang kita mengaku dalam solat di luar solat sana. Walaupun bukan dalam solat, walaupun bukan dalam masjid, di luar sana pun kita kena ikut tuan-tuan undang-undang Allah. Pasal kita ni duduk numpang bumi Allah, kita masih lagi hamba pada Allah, bukan duduk bumi kita sendiri. Tak boleh kita buat pandai-pandai gitu. Sebab kita suruh orang hidup dan mati kerana Allah. Maka kena buat juga tuan-tuan. Di luar sana pun kena ikut juga. Tak boleh kita pandai-pandai. Begitulah aku disuruh
Tiada sekutu baginya. Tiada sekutu bagi Allah. Maknanya tidak ada yang setara dengan Allah Ta'ala, yang sebanding satu level dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau ada juga, maka ni antara dosa syirik. Dosa syirik ini dosa yang tak diampuni. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala la yaghfiru an yushraka bihi, tidak akan mengampuni dosa-dosa orang yang terlibat dengan kesyirikan pada Allah. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Taala ampun semua dosa-dosa lain kecuali dosa syirik. Ni dalam solat mengaku. Sebab tu di luar solat jangan buat perkara-perkara yang boleh menyebabkan kita syirik, sama ada dengan lidah, sama ada dengan hati, sama ada dengan perbuatan, sama ada dengan tulisan, apa saja jangan sampai terlibat dengan kesyirikan pada Allah. Kenapa? Kalau dah syirik dan tuan, habis kita tuan. Mati dalam keadaan syirik dan tuan, tak mengucap kalimah syahadah balik, tak kembali pada Islam yang sebenar. Kalau mati dalam keadaan tersebut, kekal abadi dalam neraka. Itu dosa syirik. Kalau dosa lain, besar mana pun dosa lain dan tuan, mati tak sempat taubat, selagi mana kita dalam Islam, walaupun sekecil-kecil iman, banyak dosa sekalipun masuk dalam neraka tuan-tuan. Lepas tu akhir-akhir sekali tuan-tuan, syurga tempatnya. Tapi ingat, satu hari di akhirat, satu hari dalam neraka macam 1000 tahun di dunia. Jangan tak apa, kita orang Islam ni enjoy dulu sekarang ni. Tak apa. Kalau masuk neraka pun lepas tu masuk syurga balik. Tahu dah, satu hari di dalam neraka ni berapa lama? Satu hari dalam neraka di akhirat ni tuan-tuan seperti mana 1000 tahun dunia. Ada orang hidup 1000 tahun dunia pada hari ni? Tak ada hari ni tuan-tuan. Zaman kita hari ni kalau hidup 100 tahun pun kita ambil dah. Ambil tanya apa makan minum dia, apa amalan dia, tuan-tuan, sampai panjang umur tahap tu. Benda yang tujuan Allah Ta'ala lah tu tuan-tuan. Sampai tahap tu. Begitulah aku disuruh kita mengaku dalam solat kita. Itulah yang sepatut kita buat. Itulah yang kita disuruh tuan-tuan, menampilkan kehidupan kita hari ini dalam solat dan di luar solat. Itulah kaedah dia. Dan aku adalah sebahagian dari orang-orang Islam. Dalam ramai-ramai orang Islam, maka kita salah seorang. Apabila kita salah seorang, kita buat pengakuan yang disebut dalam solat. Bacaan ni bacaan sunat, tapi memberi 1000 erti kepada kita semua sebagai Muslim lagi mukmin. Kena baca. Tu sunat hai'ah yang kedua, iaitu baca doa iftitah paling kurang Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Cukup pada tu. Kalau rasa malas, kalau rasa rajin, ada ruang masuk, sambunglah sampai mana tadi? Wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Seterusnya yang ketiga membaca ta'awuz. Baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim pada setiap rakaat. Baca ta'awuz. Baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim pada setiap rakaat. Setiap rakaat. Maksud setiap rakaat ni mana dia? Sebelum bacaan Al-Fatihah. Bila dah baca pada sebelum Al-Fatihah, nak baca surah tu tak payah baca. Maksudnya macam tu. Kecuali diselangi oleh perkara lain. Dalam solat ada selang benda lain tak? Tak ada cakap lain kan tak? Maka sunat baca auzubillah ni pada permulaan. Mana sebelum bacaan Al-Fatihah baca auzubillahi minasyaitonir rajim. Baca. Sunat bagi imam dan sunat juga bagi makmum. Sunat dalam solat fardu, sunat juga dalam solat sunat. Macam doa iftitah tadi. Doa iftitah ni tuan-tuan, saya U-turn balik tuan-tuan. Sekarang ni zaman U-turn. Orang buat U-turn lah sekarang tuan-tuan. Kau terbaru U-turn, pelik tuan-tuan. Dah bertekad tuan-tuan. Ni maruah, ni nak kahwinkan anak. Lalah sekali U-turn tuan-tuan.
Buat U-turn juga. Saya pun U-turn juga malam ni. U-turn ni baik. Bagus punya U-turn ni, tuan-tuan. Macam mana ni? Pandangan masyarakat kita sebelum ni macam mana? Doa iftitah ni hanya dalam solat fardu. Itu salah. Doa iftitah ni sunat juga dalam solat sunat. Sunat juga dalam solat. Dalam solat sunat. Baca juga sunat, tuan-tuan. Tak boleh baca hak panjang, baca hak pendek. Sunat. Baca. Tapi jarang orang ada buat. Pasal apa? Sibuk. Pasal sibuk. Solat fardu tu pun nasib baik ikut imam. Kalau sembahyang seorang, tak baca dah. Betul kan? Betul gitu. Betul kot. Tak tahulah, tapi insya-Allah sini bagus ni, baca semua. Maknanya solat sunat tu kena baca doa iftitah, solat fardu pun lagi kena baca doa iftitah walaupun ianya sunat. Auzubillah pun sama, solat sunat baca auzubillah, solat fardu pun baca auzubillah. Pada bila masa? Pada permulaan sebelum baca Al-Fatihah. Sebelum baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita berlindung dululah. Berlindung daripada syaitan yang direjam. Berlindung dengan nama Allah, minta tolong dengan Allah daripada siapa? Daripada syaitan yang direjam. Takut-takut dia datang merosakkan sembahyang kita. Kalau kita ikut perbahasan yang disebut oleh Imam Ghazali, a'udzubillah ni bukan baca sebelum nak baca Al-Fatihah je. Sebelum nak baca Quran je. Sebelum nak solat tu baca dah. Duk berdiri, tuan-tuan, duk berdiri atas jadah kita, duk qiyam tu. Sebelum takbir. Kalau ikut perbahasan yang disebut oleh Imam Ghazali dalam kitab Hidayatul Hidayah, dia kata sunat kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lepas tu sunat kita baca qul a'udzu birabbin nas ila akhiril ayat. Sunat lagi kita baca rabbi a'udzu bika min hamadatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Itu sunat. Bila masa tu sebelum takbiratul ihram. Tujuannya nak mengelak daripada gangguan syaitan yang akan merosakkan solat kita. Itu dia. Baca. Sebelum baca Al-Fatihah pun baca lagi, tuan-tuan. Pada setiap rakaat, sama ada imam ataupun makmum. Okey, yang keempat ni akan datang, tuan-tuan. Yang keempat akan datang. Ada banyak lagi. Ini sekadar tu, tuan-tuan, untuk malam ini. Ada soalan? Satu soalan. Ada soalan belah sini? Sila, Tuan Haji. Kena mai dekat sikit, tak dengar. Masuk TV. Ini masuk TV ni. Masuk TV. Haji masuk TV sekali. Ini apa dia? Doa kita. Doa kita. Dalam Quran tu awalnya ini ada contohnya muslimin boleh. Macam mana? Dalam Quran tu ada kita apa ni? Dalam cerita tu dalam Quran awalul muslimin. Tapi kita ni muslimin Buku apa tak? Wa bizalika umirtu wa ana minal muslimin. Kita nak wa bizalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Nak tukar je. Boleh tak boleh? Boleh tak boleh? Tuan kita boleh tak kita nak tukar? Kalimah ni kan kalimah hak warid dah ni tuan-tuan. Tuan kata kalau kita tukar nak banyak pahala. Boleh tak? Saya tak berani tuan-tuan. Pasal kalimah ni kalimah asal dia tuan-tuan. Saya show kan tuan-tuan. Kalau dah benda ni datang macam ni, Nabi bagi tahu macam tu, kita baca hak tu tuan-tuan. Tapi kalau kita semak-semak jumpa dalam hadis wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Jumpa macam tu riwayat kedua. Boleh buat tak? Boleh. Tapi setakat ni saya rasa tak ni lah jumpa tuan-tuan. Ni dah. Maknanya kita baca hak ni tuan-tuan. Kita baca yang ni lah. Walaupun ada juga kita jumpa dalam Al-Quran wa ana awwalul muslimin. Tapi dengan sebab hak ni tuan-tuan, kalimah yang warid dah daripada Nabi tuan-tuan dah menjadi pengamalan dah. Ulama-ulama pun letak yang ni, kita pun